Salam sejahtera, selamat pagi. MIC betulkah mau keluar daripada Barisan Nasional? Beranikah MIC untuk keluar daripada Barisan Nasional? Cuba tengok. Kalau berani. Wah, nampaknya seolah-olah memang betul lah. Ada ura-ura, kononnya MIC mau keluar. Tapi sampai sekarang saya duk tunggu, tak ada juga. Kemudian kemarin kalau saya tak silap, saya nampak satu video ada seorang bekas pemimpin besar UMNO turut memberikan komen MIC dan MCA hanya tunggu masa saja. Wah, boleh ada risiko keluar daripada UMNO, daripada Barisan Nasional. Betulkah? Beranikah? Lepas tu nak pergi mana? Okey, sebelum saya teruskan, saya ingin perkenalkan kongsi satu produk nama dia Transfer Factor daripada For Life Research Malaysia Sdn Bhd. Ini research company, syarikat penyelidikan, syarikat saintis. Jadi produknya produk bertaraf saintis, bukan kaleng-kaleng, bukan produk tepi jalan ya. Ini produk saintis. Boleh meningkatkan sehingga 437 kali ganda kekuatan imun badan. Bagi anda yang sedang berikhtiar kerana banyak penyakit, apapun penyakit disebabkan oleh imun badan yang lemah atau sudah tidak bijak. Okey. Ini tujuan dia untuk satu, mengajar imun badan supaya lebih bijak. Sangat bijak. 437 kali ganda lebih bijak. Kemudian dia melawan penyakit dengan lebih efektif dan seterusnya. Imun badan akan bertenang jika tidak ada penyakit. Itulah dia yang berbeza daripada produk yang lain di luar sana. Apa saja penyakit anda? Ringkas kata, apa sahaja yang sedang berikhtiar, telefon saya, WhatsApp saya. Jangan SMS saya. Sekali lagi, ini bukan ubat. Ini adalah transfer factor. Okay? Sudah ada hologram, diterima oleh KKM, halal dan sangat selamat untuk dipakai oleh semua manusia. Okay? So, retak menanti belah. MIC beri isyarat kemungkinan penjajaran baru. Habis, MIC mau pergi mana? Adakah MIC berani untuk bergabung dengan PAS? Bergabung dengan Bersatu? Susulan dakwaan timbalan Presiden MIC M. Saravanan bahawa parti itu diketepikan oleh Kerajaan Perpaduan sekaligus mencetuskan perang mulut dengan UMNO dan DAP, Presiden MIC S.A. Vigneswaran tampil menjelaskan bahawa semua pilihan kini terbuka. Baguslah. Kita mau tengok saja MIC mau pergi mana. MIC sedia berunding dengan mana-mana pihak demi masa depan MIC dan kesejahteraan masyarakat India. Katanya pada perhimpunan MIC Perak semalam. Baguslah. Kalau dia bergabung dengan PAS, bolehkah PAS menjaga, bolehkah PAS menghormati, bolehkah PAS sayang-sayang MIC ni? Boleh atau tidak? Bekas yang di-Pertuan Dewan Negara itu berkata MIC belum menerima jemputan daripada mana-mana parti atau gabungan lain. Namun menyatakan sudah tiba masanya parti itu mengambil tindakan demi kepentingan parti. Aku pikir tidak ada yang mau kasih mau invite MIC kot. Siapa yang mau invite dia? Mungkin Perikatan Nasional lah, invite lah MIC. Jadi saya telah memutuskan untuk membuka pintu perbincangan dengan pihak lain. Jika ia memberi manfaat kepada parti, saya akan lakukan apa saja yang perlu untuk masyarakat India juga, katanya. Bagi saya sudah bagus MIC ini di kerajaan. Sudah bagus dia di kerajaan. Ya. Kalau dia keluar, apa yang dia dapat? Tak ada hasil. Malah mungkin dapat kerugian banyak lah. Jadi bagi saya bagus lagi dia terus kekal di dalam kerajaan. Tapi agak-agak lah. Kalau kerusi di parlimen pun satu saja, minta macam-macam, janganlah begitu. Fikir-fikirkanlah secara logik. Dia kata sebagai komponen BN, pengaruh MIC. Bukan dia kata. Sebagai komponen BN, pengaruh MIC dilihat semakin merosot sejak pilihan raya 2008. Of course lah, sebab makin kalah kan. Pada 2020, MIC bersama UMNO dan MCA menyertai PN bagi membentuk kerajaan. Selepas kejatuhan kerajaan PH yang hanya bertahan 22 bulan,
selepas menumbangkan PN pada tahun 2018. Dalam periode 2022, MIC sekali lagi berdepan cabaran apabila hanya Saravanan sahaja, satu orang saja, berjaya mempertahankan kerusi Parlimen Tapah, menjadikan satu-satunya wakil MIC di Dewan Rakyat. Okey, Vigneswaran pula gagal dalam percubaannya. Vigneswaran pun sendiri gagal dalam percubaannya untuk merampas semula kerusi Sungai Siput, bekas kubu kuat MIC yang pernah diwakili bekas Presiden dan tokoh tersohor parti itu, Mendiang S. Samivelu. Okey, so apa pendapat anda? Tinggalkan komen. Bagi saya, sepatutnya MIC perlu bersyukurlah. Perlu bersyukur sebab walaupun satu saja dia punya parti di parlimen, dia tetap boleh bersuara. Habis kalau dia keluar nanti, macam mana dia mau bersuara? Boleh menang lagi kah? Saya tak perasa boleh menang lagi. Okey, kita jumpa lagi. Tinggalkan komen. Bye-bye. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Apa jadi dengan Mahathir ni? Makin tua, makin menjadi. Saya fikir Mahathir lebih baik untuk berehat sajalah. Sudah cukuplah. Sudah cukup-cukuplah Mahathir telah bergelumang dengan politik Malaysia, telah menyebabkan banyak kejadian-kejadian yang suka duka di dalam negara Malaysia. Cukup-cukuplah. Apa pendapat anda? Tinggalkan komen. Patutkah Mahathir untuk bersara teruslah daripada politik? Patutkah Mahathir untuk tidak lagi campur tangan dalam politik? Patutkah Mahathir untuk lebih banyaklah pergi surau, pergi masjid, buat banyak amal, sebab dunia kedua semakin menghampiri. Okey, jadi apa pendapat anda? Ini Tun Mahathir ini, aduh pelik. Saya ingin dedahkan satu lagi bahagian yang mungkin akan membuatkan Mahathir lebih terkejut. Tapi sebelum itu, ini rahsia kesihatan. Rahsia kesihatan daripada Transfer Factor, daripada For Life Research Malaysia sendiri Berhad. Okay, ini adalah research company, the immune system company, syarikat saintis, okay, mengeluarkan Transfer Factor. Ini adalah immune system molekul terkuat di dunia, dengan 437% penambahan kekuatan kali ganda. Hebat. Okey, so dia fungsi dia adalah untuk menguatkan imun badan, mengajar, melawan dan mendidik, menenangkan imun badan bila tak ada penyakit. Jadi ini sangat bagus, berbeza daripada apapun yang di luar sana, kerana dia bukan sahaja immune system booster, tapi dia adalah imun molekul yang mengajar badan untuk sihat, okey, melawan penyakit. Bagi anda yang sedang berikhtiar, jangan lupa telefon atau WhatsApp saya. Jangan SMS saya. WhatsApp, telefon saya akan jelaskan satu persatu tentang Transfer Factor, okey. So, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ini bukan soal gembira Tun, tapi untuk selamatkan periuk nasi rakyat. Tengku Zafrul dedah. Ini best ini. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, menegaskan dakwaan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berhubung perjanjian perdagangan Malaysia dengan Amerika Syarikat adalah tidak tepat dan mengelirukan. Menurutnya, tuduhan bahawa kerajaan gembira dengan perjanjian itu adalah tidak benar sama sekali. Kerana keputusan yang dibuat adalah langkah pengurusan krisis bertanggungjawab untuk melindungi kepentingan negara. Ini bukan soal gembira Tun, tetapi soal tanggungjawab menyelamatkan periuk nasi dan mata pencarian rakyat Malaysia. Rundingan dilakukan untuk mengelak tarif Amerika Syarikat sebanyak 25% itu yang mengancam lebih daripada 198 bilion nilai ekspor dan 100,000 pekerjaan khususnya dalam sektor elektrik dan elektronik. Kita berjaya mendapatkan kadar 19% yang sama seperti negara ASEAN yang lain, sekaligus mengutamakan kepentingan nasional dan kestabilan ekonomi, katanya menerusi Facebook pada Khamis. Mengulas dakwaan daripada Dr. Mahathir, kononnya
Malaysia memasukkan 100% cukai ke atas 11,000 produk Amerika Syarikat. Tengku Zafrul menjelaskan, ia adalah tidak benar sama sekali. Sudah-sudahlah Mahathir, dah tua. Fakta sebenarnya ialah hanya 60.4% baris tarif kita kini dikenakan duty sifar, bukannya 100% seperti yang dinyatakan. Perbezaan 60% dan 100% itu amat besar. Realitinya langkah ini bukan soal memberi hasil cukai, tapi mempertahankan nilai ekspor pekerjaan dan mengelak kesan limpahan negatif kepada ekonomi, pasaran kewangan serta modal, katanya. Beliau turut menolak berdakwaan kononnya Malaysia telah bersetuju membekalkan nadir bumi kepada Amerika Serikat atau mana-mana negara secara eksklusif. Dia kata ini satu dakwaan yang tidak benar. Tiada sebenarnya perjanjian, sama ada secara lisan atau bertulis, untuk membekalkan nadir bumi kepada Amerika Serikat atau mana-mana negara secara eksklusif. Tidak ada. Kenapa Malaysia begitu bodoh menerima hanya 5% daripada nilai sebenar sedangkan kita boleh dapat banyak kali ganda, katanya. Aduh Mahathir. Pening betul Mahathir ni. Malah sejak 1 Januari tahun 2024, Malaysia telah mengenakan larangan ekspor nadir bumi mentah selaras dengan keputusan kabinet. Dasar ini dipantau ketat dan disemak setiap 6 bulan, katanya. Menurut beliau, dasar itu bertujuan memastikan semua nadir bumi diproses dalam negara bagi memaksimumkan nilai ekonomi dan mewujudkan peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Okey, anda boleh baca berita ini, berita lengkap ini di Sinar Harian. sinarharian.com.my, tarikh dia 8 Ogos 2025. Tajuk, ini bukan soal gembira Tun, tapi selamatkan periuk nasi rakyat. Faham tak? Okey, kita jumpa lagi. Bye-bye.